Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari khusus AS 21003 Konflik Arab Israel semester 2. Tajuk buku yang kami pilih ialah The Israel-Palestine Conflict, The State of Israel and Arab-Israel War. Di dalam buku tersebut, kami telah memilih satu bab iaitu bab 6 yang bertajuk From the Great Revolt through 1948 War. Di dalam buku tersebut, kami ditugaskan untuk melakukan satu ulasan. Video ini disediakan oleh kumpulan kami untuk Prof. Madya Dr. Asmadi, merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Fanazira binti Abdullah, Emilia Maisarah, Anis Syahirah, Siti Maisarah, Fatin Suraya dan Khairun Nisa. Ini merupakan buku kajian kami. Pembentangan dengan menceritakan sedikit tentang buku kajian kami. Latar belakang buku kajian kami telah memilih satu buku kajian yang bertajuk The Arab-Israel-Palestine Conflict, The State of Israel, Arab-Israel War. Di dalam buku ini, kami telah memilih satu sahaja bab 6 iaitu yang bertajuk The Great Revolt through the 1948 War. Buku ini ditulis oleh James L. Galvin, diterbitkan pada tahun 2005 di Cambridge University Press. Kami mendapati bahawa di dalam bab tersebut menceritakan tentang rakyat Palestin, Zionis dan British. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ulasan buku tersebut, saya serahkan kepada ahli pembentang yang seterusnya. Saya, Emilia Maisarah binti Muhammad Nawi, akan meneruskan pembentangan ini. Di dalam bab ini yang bertajuk From the Great Revolt Through the 1948 War, pengkaji mendapati terdapat beberapa idea utama yang menerangkan berkenaan pemberontakan besar yang berlaku pada tahun 1948. Jadi pemberontakan besar itu adalah yang pertama dalam siri yang akhirnya membawa kepada pemunduran British dari Palestin. Antaranya adalah pemberontakan yang berlaku merupakan pemberontakan yang jauh dan luas oleh penduduk Palestin Timur Tengah yang bertentangan dengan pemerintahan British dan penghijrahan Yahudi. Pemusuhan Arab terhadap penempatan Yahudi di Palestin, dan terdapat pandangan bahawa sikap pilih kasih British terhadap Zionis telah mencetuskan pemberontakan tersebut. Kesan daripada itu telah membawa kepada berlakunya konflik kekejaman, mogok dan demonstrasi pengkhianatan terhadap sasaran British dan Yahudi. Selain itu, kemasukan orang Yahudi ke Palestin telah meningkatkan persaingan untuk mendapatkan sumber yang terhad seperti infrastruktur, air dan tanah pertanian. Tanah yang digunakan oleh Arab Palestin untuk pertanian dan aktiviti ekonomi lain telah diambil alih hasil daripada populasi Yahudi yang semakin berkembang. Jadi orang Arab Palestin ini merasakan tersisih akibat daripada peristiwa itu, dan mereka tidak lagi boleh mengakses sumber yang diperlukan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Oleh sebab itulah berlaku pemberontakan oleh Arab Palestin terhadap orang Yahudi. Sebagai responnya, kerajaan British telah mengambil langkah iaitu dengan menerbitkan The British White Paper pada tahun 1939 sebagai pernyataan dasar sebagai reaksi kepada pemberontakan Arab dan permusuhan yang semakin meningkat antara masyarakat Yahudi dan Arab di Palestin. Jadi matlamat utama kertas putih ini adalah untuk meredakan kebimbangan Arab dan menyekat penghijrahan Yahudi ke Palestin. Yang terakhir sekali adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengemukakan cadangan pembahagian untuk Palestin pada tahun 1947. Ini adalah bertujuan untuk membahagikan negara itu kepada negara-negara Yahudi dan Arab sambil meletakkan Baitul Maqdis di bawah kawalan antarabangsa. Jadi negara-negara Arab dan Arab Palestin yang merasakan cadangan itu telah melanggar hak mereka.
mereka telah dan menafikan mereka sebagai sebuah negara yang merdeka. Oleh itu, mereka telah menolak idea itu. Tetapi pemimpin rancangan itu telah mendapat persetujuan dari Ketua Masyarakat Yahudi kerana mereka menganggapnya sebagai peluang yang berharga untuk meletakkan negara Yahudi dan mengakui cadangan itu. Namun begitu, pemimpin Arab di negara-negara Arab dan Palestin telah menyatakan bantahan mereka terhadap rancangan pembahagian itu melalui saluran diplomatik, protes awam dan seruan untuk penentangan bersenjata. Mereka percaya rancangan itu mengabaikan realiti sejarah dan demografi masyarakat Palestin dan tidak mengiktiraf hak orang Arab di tanah mereka. Jadi penolakan rancangan itu akhirnya membawa kepada tercetusnya keganasan dan perang Arab-Israel 1948 yang mengakibatkan perubahan wilayah dan pergerakan penduduk yang ketara dan meletakkan asas bagi penubuhan negara Israel di Mina pada tahun 1948. Selain itu, kepentingan yang seterusnya ialah kebangkitan Zionism. Kebangkitan Zionism adalah fenomena yang kompleks dan pelbagai rupa. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa faktor utama yang boleh dikenal pasti sebagai penyumbang kepada perkembangannya. Terdapat beberapa kepentingan utama dalam kajian isu pemberontakan besar melalui perang pada tahun 1948, iaitu perkembangan nasionalisme Palestin. Perkembangan nasionalisme Palestin adalah sejarah yang kompleks dan dipertikaikan oleh masyarakat. Namun begitu, terdapat juga beberapa detik penting yang boleh dikenal pasti sebagai tonggak dalam pembangunan gerakan nasional ini. Perang Arab-Israel pada tahun 1948 merupakan titik perubahan utama dalam perkembangan nasionalisme Palestin. Peperangan itu mengakibatkan penciptaan negara Israel dan pemindahan ratusan ribu rakyat Palestin. Peristiwa ini membawa kepada gelombang baru nasionalisme Palestin dan ia membantu mengukuhkan identiti Palestin sebagai kumpulan kebangsaan yang berbeza. Di samping itu, kepentingan yang ketiga ialah peranan British di Palestin. Pada abad ke-19, Empayar British memerintah Palestin sebagai sebahagian daripada Empayar Uthmaniyah. Pada masa ini, kerajaan British mula menyokong gerakan Zionis yang berusaha untuk menubuhkan sebuah negara Yahudi di Palestin. Sokongan ini telah diformalkan dalam deklarasi Balfour pada tahun 1917 di mana kerajaan British berjaya untuk menyokong penubuhan rumah negara untuk orang Yahudi di Palestin. Saya akan membentangkan tentang adakah isu ini menarik dan masih relevan pada masa ini. Ya, isu ini menarik dan masih relevan pada masa ini. Konflik ini diserikan oleh keganasan dari kedua-dua belah pihak dan telah memberi kesan mendalam dan berkekalan terhadap kehidupan individu yang tinggal di Timur Tengah. Walaupun beberapa usaha telah dibuat dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk memupuk keamanan, malangnya percubaan ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada keterkaitan konflik yang berterusan, termasuk peranan agama, penglibatan Amerika Syarikat dan isu rakyat Palestin yang terpaksa meninggalkan rumah mereka pada tahun 1948. Walaupun menghadapi cabaran, ia adalah penting untuk mengiktiraf kepentingan konflik ini dan untuk terus berusaha ke arah penyelesaian yang aman. Konflik ini bermula sejak awal abad ke-20. Konflik ini bukan sahaja konflik agama, tetapi juga konflik politik dan ekonomi.
Terdapat banyak percubaan untuk menyelesaikan konflik antara Arab dan Israel, tetapi tidak ada yang berjaya. Konflik tersebut telah memberi impak yang besar kepada kehidupan rakyat Israel dan Palestin. Konflik ini berkemungkinan berterusan untuk beberapa tahun akan datang. Sukar kita untuk mengatakan apa masa depan untuk isu Israel dan Arab. Terdapat kemungkinan nyata bahawa konflik itu boleh berterusan selama bertahun-tahun akan datang. Walau bagaimanapun, terdapat juga harapan bahawa penyelesaian yang dirundingkan dapat dicapai. Adalah penting untuk kita untuk terus berusaha kerana alternatifnya adalah penerusan keganasan dan penderitaan yang telah melanda rantau ini sejak sekian lama. Seterusnya, adakah artikel ini mengubah atau memberi kesan ke atas cara anda berfikir mengenai isu ini? Ya, artikel ini telah mengubah dan memberi kesan ke atas cara saya berfikir mengenai isu ini, iaitu sebelum berlakunya perang antara Palestin dan Israel, telah terjadi banyak konflik yang membawa kepada perang ini. Saya tidak menyangka bahawa sebelum terjadinya konflik antara Palestin dan Israel, terdapat banyak pemberontakan yang hebat sehingga membawa kepada perang 1948. Antara peristiwa yang telah mengubah cara saya berfikir ialah pemberontakan besar 1936 sehingga 1939 di Palestin, yang mana pemberontakan ini melibatkan bangsa Arab melawan kekuasaan kolonis Britain dan imigrasi besar-besaran orang Yahudi masuk ke Palestin. Dalam peristiwa ini telah mengorbankan sekitar 2,000 orang Arab. Peristiwa ini merupakan permulaan daripada kebangkitan Arab Palestin yang terbesar selepas Arab Palestin dijajah oleh British ketika Perang Dunia Pertama. Akibat daripada pemberontakan ini juga telah mempengaruhi hasil Perang Palestin 1948. Seterusnya, peristiwa Pelan Pembahagian PBB pada tahun 1947. Plan ini telah dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang diberi nama Resolusi 181, yang mana tujuan daripada resolusi ini adalah untuk menyelesaikan konflik di Perhimpunan Agung PBB. Perhimpunan Agung PBB telah menyarankan supaya pembahagian negara Arab dan Yahudi dengan Jerusalem sebagai entiti yang berasingan. Resolusi ini pada pandangan saya lebih memihak kepada Israel, dan resolusi ini dianggap oleh komuniti Yahudi yang ada di Palestin sebagai undang-undang penubuhan Israel. Secara keseluruhannya, artikel ini telah mengubah dan memberi kesan kepada cara awal saya berfikir tentang isu ini. Dalam isu ini juga, pihak-pihak berkuasa telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik. Melalui peristiwa ini, kita dapat meletakkan asas bagi konflik yang berterusan ini dan membentuk landscape geopolitik di rantau ini. Tempoh dari pemberontakan besar hingga Perang 1948 menandakan titik perubahan kritikal dalam perjuangan untuk mengawal Palestin dan penubuhan tanah air Yahudi. Oleh itu, sangat penting untuk setiap individu mengetahui peristiwa-peristiwa yang berlaku secara terperinci supaya ia dapat mengubah cara kita berfikir ke arah yang lebih positif dan benar. Dan saya akan menyampaikan tentang ulasan yang kami telah lakukan. Secara keseluruhannya, isu pemberontakan besar mengenai Perang 1948 ini ialah kita dapat melihat perkembangan semangat nasionalisme Palestin, di mana peristiwa ini membawa kepada sebuah gelombang baru nasionalisme rakyat Palestin, dan ia membantu untuk mengukuhkan identiti Palestin sebagai sebuah kumpulan kebangsaan yang berbeza. Perkembangan nasionalisme Palestin telah menjadi sebuah proses yang kompleks, dan kebangkitan Zionisme pula adalah fenomena yang kompleks dan mempunyai pelbagai rupa. Dan pada masa ini kita dapat melihat kerajaan British memberi sokongan politik dan kewangan terhadap gerakan Zionis, yang di mana Zionis sedang berusaha untuk menemukan sebuah negara Yahudi di Palestin. Dan peranan British di Palestin telah menjadi sebuah subjek perdebatan, yang di mana mereka tidak ceklah terhadap pertelingkahan antara rakyat Yahudi dan rakyat Israel dan rakyat Palestin. Pada 1949, 10 Mac, perang Arab Israel telah pun berakhir, yang di mana hasil daripada ini ialah kemenangan terhadap Israel. Kita melihat kekalahan Arab Mesir dan kegagalan strategi Liga Arab, dan wujudnya juga perjanjian gencatan senjata 1949.
Dan konflik yang berlaku ini bukan sahaja mencetus banyak perbincangan tetapi juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai intipati keadilan, interaksi rumit antara agama dan politik dan serta hak asasi penentuan nasib manusia. Kami hanya menggunakan satu rujukan saja iaitu buku kajian kami. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.